Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Yus. Waalaikumsalam. Terus, tahniah lah yang 5 orang dapat masuk kelas Ustazah. Hari ni kita nak bincang-bincang ya. Kita nak bincang-bincang kertas ujian yang lalu. Ustazah dah tanda separuh, baru sikit ni beberapa orang baru Ustazah tanda. Okey. Nampak gaya macam kamu susah nak jawab tu ya. Soalannya susah Okey, sebelum kita mula kita baca doa dululah. Firdaus boleh baca doa tak Firdaus? Buka mic boleh? Mic elok tak? Oh, mic rosak. Okey, tak apa. Aiman Faris. Aiman Faris buka mic. Kita baca doa. Doa belajar. Boleh Aiman? Mana Aiman? Aiman senyap sunyi. Nak baca. Okey, Firdaus nak baca. Dah okey dah mic. Cuba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa syur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Firdaus. Dah lama kan Firdaus tak baca doa untuk kelas. Okey, kita ni tak tahulah mulalah boleh masuk kelas ya. Budak pra dah masuk dah. Ya, PPKI pun dah masuk dah. Kita tunggu je lah ada rezeki tahun ni kita masuk. Kalau tak ada rezeki tahun depan lah kita berjumpa di tahun 5. Kejap je kamu dah naik tahun 5. Okey, kita tengok hari ni kita nak belajar ni. Ustazah nak buat ulang kaji je ya. Hari ni nak buat ulang kaji tentang peperiksaan kamu yang hari tu, ujian ya, ujian pengesanan 1. Ujian pengesanan PDPR nama dia. Okey, bilangan 1. Kalau ada rezeki mungkin sebelum akhir tahun ataupun sebelum kita bercuti hujung tahun nanti ataupun awal tahun depan mungkin ada ujian yang kedua pula kot ya, untuk menguji yang sehingga akhir tahun punya. Okey, masing-masing dah jawab hari tu saya dah kutip. Cuma ada seorang tak cukup, baru ada 32 paper, tak tahu siapa dia orangnya. Okey, kita tengok, boleh nampak kan? Okey, soalan yang pertama. Okey. Amani baca soalan pertama. Surah At-Takasur mengandungi ayat. Berapa jawapannya? 8. 8, betul. Amira kata 8. Betul ke? Okey. Bagus, terima kasih. Ni soalan pertama, surah At-Takasur mengandungi berapa ayat? Jawapannya A ya, 8 ayat ya. Kita boleh kira balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Okey, 8 ayat. Okey, seterusnya. Soalan kedua. Siapa nak baca? Saya. Ya, baca saya. Amani. Surah At-Takasur diturunkan di Jawapannya Mekah. Mekah, betul ya. Jawapan nombor 2 C ya, Mekah. Surah At-Takasur diturunkan di Mekah. Okey, seterusnya ni senang kot kan dia salah ke tak tahulah. Kita tengok soalan ketiga. Siapa pula nak baca? Orang lain pula. Balkis ada dalam ni, Balkis, baca Balkis. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ayat di atas
lupakan ayat ke Ha, ke berapa? 4. Siapa jawab cepat tu? 4. Okey, betul. Cepat jawabnya ya. Terima kasih. Jawapannya keempat ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. 3 lah. Kalla sawfa ta'lamun. Kalau yang 4 summa kalla sawfa ta'lamun. Oh betul lah summa. Okey, ayat yang keempat summa kalla sawfa ta'lamun. Okey, jawapan dia B ya. 4. Ni Ustazah bincang ni nanti kalau misalnya kata kamu ada buat salah betulkan kalau selagi tak dapat kertas, kalau misalnya kata dah tahu dah Allah salah jawab. Okey, jadi buat je lah pembetulan dekat buku tulis. Kalau tak pasti tunggu nanti jawapan dah terima, kertas tu kamu dah terima, kamu tengok mana yang salah, kamu buat pembetulan. Okey? Okey. Okey, soalan yang keempat. Siapa yang ada lagi ni? Kita ada siapa yang tak baca lagi? Amira baca Amira. Summa latararunnaha ainal yaqin. Ayat sebelumnya ialah Apa dia jawapannya? Ada yang tahu cepat? Kena kira balik. Firdaus kata D. Betul tak? Ya, jawapan dia D. D. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunna ainal yaqin. Macam tu. Okey. Jawapan dia 4. 4 pula dah. D. Jawapan dia D. Okey, betul. Bagus. Okey, seterusnya kita tengok soalan kelima. Okey. Aiman Faris pula. Nombor 5. Surah Al-Ikhlas menegaskan tentang Jawapannya apa? Jawapannya A kan? Ya, jawapannya A ya, tauhid kepada Allah. Betul. So kita belajar surah Al-Ikhlas baru ni, so dah buat ulangan dah surah Al-Ikhlas. Dulu kita dah belajar sekali. Lepas tu sebelum kita periksa tu dah buat ulangan surah Al-Ikhlas. Kita buat berapa minggu 2 minggu ke 3 minggu. Lepas tu dah bagi soalan dah, berulang-ulang soalan macam-macam. Ni dia. Ya, tauhid kepada Allah. Okey, soalan yang ke-6. Siapa lagi yang belum baca? Ada yang tak yang belum baca? Aiman dah baca. Okey, semua dah baca dah ni. Tak apa, Ustazah baca, kamu bagi tahu jawapan. Okey, soalan ke-6. Lam yalid wa lam yulad. Apakah maksud ayat di atas? Okey, jawapannya apa? Firdaus nak baca tak boleh lepas ni. Okey, jawapannya apa? A, B, C, D. Allah tiada anak dan tidak diperanakkan. Allah ada anak dan tidak diperanakkan. Okey, cepat jawapan. Jawapannya A ya, tiada, tidak. Dua-dua ni. Tak ada anak, tak ada tidak diperanakkan. Jangan nak keliru. Jawapannya A ya. A, bagus. Okey, soalan yang ke-7. Di dalam surah Al-Ikhlas kita dituntut melakukan perkara-perkara berikut kecuali apa? Dalam surah Al-Ikhlas. Kecuali apa? Meyakini Allah Maha Esa, sentiasa ikhlas dalam ibadah, melakukan ibadah untuk bermegah, membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Yang mana satu? Kecuali kecuali. Jawapannya mana? Okey, Firdaus kata C. Yang lain? Yang lain nak dia jawab. Okey, C juga. Okey, Balkis pun C. Okey, betul ya, Aiman mesti. Jawapan dia C, melakukan ibadat untuk bermegah. Bermegah ni tak elok lah, memegah nak tunjuk-tunjuk kan. Ya tak betul.
Okey, soalan seterusnya, soalan ke-8. Soalan sebelah pula. Okey, Firdaus tadi nak baca. Baca Firdaus. Mana Firdaus? Kejap. Buka mic. Satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Ya, betul. Kita dah ulang-ulang cakap yang ni kan. 1/3 Al-Quran. Masa satu tahun hari tu ada juga yang jawab merepek-repek 1/4 lah. Okey, jawapan dia 1/3 C. Ingat jawapan dia C. Ni kalau ada yang salah buat pembetulan. C. Nanti kalau nak buat pembetulan kamu salin je soalan, kemudian buat jawapan je terus. Tak payah nak salin semua A, B, C, D tu. Kalau jawapan dia C, buat C 1/3 macam tu. Okey, seterusnya soalan yang ke-9 bacaan mim sakinah yang ni tajwid ni. Mim sakinah bertemu terbahagi kepada 3 bahagian. Iaitu apa dia 3 bahagian tu? Nombor 1 iqlab, nombor 2 izhar syafawi, nombor 3 idgham mislain, nombor 4 ikhfa syafawi. Yang mana satu? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3 dan 4 semua di atas. Jawapannya yang mana? Siapa tahu? Semua di atas. Semua di atas. D. Salah. Salah. Okey. A. Tahu tak jawapannya? A. 1, 2, 3. Salah juga. C. B. B. 2, 3 dan 4. Nombor 1 ni iqlab. Iqlab dia tak termasuk dalam mim sakinah. Iqlab dia termasuk dalam nun sakinah. Kamu tak belajar lagi. Yang kita belajar mim sakinah 2, 3, 4. B. Satu tak masuk. Kalau ada satu salah. Jawapan dia B. 2, 3 dan 4. Izhar syafawi, idgham mislain, ikhfa syafawi. Itu saja yang terbagi termasuk dalam mim sakinah. Okey? Ingat tu mim sakinah 3 tu je. Ni izhar syafawi, idgham mislain, ikhfa syafawi. Kalau iqlab ni dia termasuk nun sakinah. Dia lain hukum dia. Yang ni mim sakinah. Okey, soalan yang ke-10. Apabila huruf mim sakinah, mim mati ni, bertemu dengan huruf mim juga dalam 2 kalimah. Apalah maksudnya tu? Pernyataan di atas mewakili hukum apa? Hukum mana? A. Izhar syafawi, ikhfa syafawi. Hakiki. Mana C. Okey, jawapannya apa? Boleh? C juga. C. C juga Firdaus. Okey, Amira pun C. Jawapan dia C idgham mislain. Mim mati bertemu mim. Okey, idgham mislain. Jawapan dia C. Okey, bagus. Soalan yang ke-11. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Ayat tersebut mengandungi hukum. Apa jawapan dia agaknya? Ikhfa syafawi, idgham mislain, izhar syafawi, idgham ma'al gunnah. Mana satu? Cepat. Tahu ke tak tahu? Udah senyap semua. Tak berani nak sebut. Tak berani nak cakap jawapan. A. Ikhfa syafawi. Kat mana kata ikhfa syafawi tu? Yang mana satu? Cuba sebutkan ayat dia. Hum bihi kan. Mim jumpa ba. Bagus. Kat sinilah ikhfa syafawi. Mim sakinah ataupun mim mati bertemu huruf ba. Ikhfa syafawi. Jawapan dia A. Tetapi tak kamu jumpa huruf yang apa, hukum yang lain dalam ni. Sebenarnya soalan ni ada ralat sedikit.
Kalau kat sini mim ni maliu tanwin bertemu waw. Dia idgham ma'al ghunnah. Okey, tapi kalau misalnya kata ada yang menjawab di, Ustazah akan betulkan juga ya, bagi markah juga. Sebabnya memang kita sebenarnya belajar hukum mim, Ustazah tak gariskan, Ustazah tak gariskan. Sepatutnya kita nak ambil yang kat sini, mim jumpa ba ni, Ifat Syafawi jawapan dia. Tapi wawasan rupanya ada pula idgham ma'al ghunnah. Lepas tu jawapan pun ada. Jadi boleh terima Okey. Tapi yang sebenarnya kita nakkan Ifat Syafawi ni ya, mim bertemu ba. Okey, bagus. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan 12. Contoh-contoh di bawah merupakan contoh hukum izhar syafawi. Izhar syafawi kecuali. Kita kena ingat izhar syafawi, huruf-huruf Kan tadi 3, idgham mislan, Ifat Syafawi, Izhar Syafawi. 3 kan. Idgham mislan, mim bertemu mim. Ifat Syafawi, mim bertemu ba. Izhar Syafawi, mim bertemu selain mim dan ba tadi. Jadi banyaklah huruf dia. Okey, kat sini kita nak tengok mana satu hukum Izhar Syafawi kecuali. Dia nak kecuali pula. Okey. Tengok yang A. An'amta. Okey, mim mati bertemu ta. Kemudian jadi izhar syafawi ke tidak? Jadi ke tidak? Ya. Ya, dia jadi. Dia jadi sebab mim bertemu dengan ta. Ta tu dia selain daripada mim dan ba kan. Jadi ta pun termasuk. Okey, yang B. Naumakum subata. Subata, mim jumpa sin. Kumsu. Okey. Jadi tak izhar syafawi? Jadi. Betul, jadi sebab dia selain ada mim dan ba. Ingat tadi idgham mislan mim, ifat syafawi ba. Selain tu semuanya izhar syafawi. Okey, kita tengok C pula. Alam naj'al. Alam lam lam mim bertemu nun. Jadi tak izhar syafawi? Jadi. Betul. Jadi mim bertemu nun. Lam naj. Okey, kita tengok huruf D. Jawapan D. D jawapan. D jawapan, betul. Alaihim muqsadah. Mim bertemu mim. Kat sini dia izhar syafawi ke bukan? Bukan. Apa hukum sebenarnya di sini? Siapa tahu apa hukum sebenar di sini? Mim bertemu mim tadi. Idgham mislan. Ya, betul. Bagus Amani ya. Idgham mislain ya. Jadinya jawapan dia adalah D ya, sebab dia nak kecuali. Izhar syafawi kecuali. Jadi jawapan dia D sebab yang ni adalah idgham mislain. Yang lain semua izhar syafawi. Okey, jawapan dia nombor 12 adalah D. Okey, kita tengok pula nombor 13. Fal yukrim dhaifah. Okey, fal yukrim dhaifahu. Ini hadis. Okey. Bermaksud maka dia hendaklah memuliakan. Memuliakan apa? Dhaifah, dhaifun. Daripada hadis kamu, hadis menghormati tetamu kan. Okey, jawapan dia apa? A, keluarga. B, tetamunya. C, saudara. D, jiran. Mana satu jawapan? Keluarga, tetamu, saudara, jiran. Fal yukrim dhaifah. Jiran. Tetamu. Ya ke tetamu? Okey, kita belajar hadis kan, hadis menghormati tetamu. Jawapan dia tetamu ni dalam hadis Nabi ni. Kamu tengok dah tajuk hadis, dah ada perkataan ni fal yukrim dhaifah, maksudnya tetamunya Fal yukrim maksudnya maka hendaklah kamu memuliakan dhaifahu ni. Ya, tetamu tetamunya. Okey, jawapan dia B B. Okey, kita tengok soalan yang ke-14.
kita hendaklah menyambut kedatangan tetamu. Nampak ni soalan dia kan berkait. Siapa yang tersalah buat tu tengok soalan bawah ni tetamu. Maksudnya kita nak jawapan dia tetamu lah. Ya, menyambut kedatangan tetamu dengan apa? Sedih, mesra, sombong, mesra. kecewa. Ya, mesra. Jawapan dia C, mesra. Mestilah nak sambut tetamu dengan mesra. Takkan nak sedih pula ataupun nak sombong pula, kecewa pula kalau tetamu datang kan. Okey, soalan yang ke-15. Antara berikut yang manakah kepentingan memuliakan tetamu? Kepentingan ya. Kepentingan memuliakan tetamu. Nombor 1, mengeratkan silaturahim. Nombor 2, menjatuhkan maruah diri. Maruah tetamu. Nombor 3, melahirkan rasa kasih sayang. Nombor 4, mengikut ajaran Nabi. Jawapan dia yang mana? Mana yang betul kepentingan? Erat silaturahim, jatuhkan maruah. D. 1, 3 dan 4, erat silaturahim, melahirkan rasa kasih sayang dan mengikut ajaran Nabi. Betul. Jawapan dia D ya, D. Okey, bagus. Jawapan D. Kita tengok soalan muka surat sebelah. Seterusnya soalan yang ke-16. Okey. Kita kita melayani tetamu kerana ia merupakan bukti keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Ni hukum layan tetamu lah ni. Apa hukum dia? Kita wajib ke, makruh ke, sunat ke, harus? Jawapannya apa? Harus. Harus. Wajib. Wajib, betul, wajib. Sebab tu dia keluar dalam hadis tu Nabi suruh kita fal yukrim, maka hendaklah kamu. Maksudnya wajib lah tu ya. Kenalah muliakan tetamu tu. Bila Nabi dah suruh maksudnya wajib. Okey, jawapan dia A, wajib. Okey, seterusnya soalan ke-17. Maksud ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya untuk diamalkan dan diperintah menyampaikan kepada orang lain. Okey, jawapan dia apa ni? Apa dia tu? Manusia, Rasul. Nabi. Jawapan dia C ya. Rasul ya, C. Bukan Nabi ya, Rasul. Sebab apa? Diperintah menyampaikan. Kalau Nabi untuk diamalkan diri dia sendiri sahaja. Wahyu tu untuk diri sendiri saja, tapi dia di sini dah bagi tahu dia terima wahyu untuk diamalkan diri sendiri kemudian disampaikan kepada orang lain, maksudnya sini adalah Rasul ya. Okey, jawapan dia Rasul. Seterusnya soalan ke-18. Hukum beriman kepada Nabi dan Rasul ialah apa hukum dia? Harus, makruh, sunat, wajib. Rukun iman ni. Jawapan apa? Beriman kepada Nabi dan Rasul. Wajib. Wajib, betul wajib, jawapan dia D, wajib. Wajib mesti buat. Kalau tak buat tak jadi rukun iman tu berdosa lah kita. Tak beriman lah jadinya wajib mesti kena buat. Okey, yang ke-19. Orang yang sentiasa mengamalkan ajaran Rasulullah pasti akan apa? Putus asa, berjaya, malas, lemah. Berjaya, jawapan dia B sentiasa amalkan ajaran Nabi pasti akan berjaya. Okey, soalan yang ke-20. Antara peranan Rasul ialah menyampaikan apa? Menyampaikan apa Allah? Wahyu Allah, surat Allah, berita atau cerita? Mana satu? Wahyu, jawapan dia A dia terima wahyu jadi dia kena sampaikan wahyu Allah tu. Okey, jawapan dia A, wahyu. Okey, seterusnya kita tengok soalan 21. Berikut adalah kegunaan azan selain solat. Selain untuk panggil solat kita gunakan azan. Kecuali tak nak kecuali pula. Dalam dalam KBS baru kita ada tengok. Kecuali apa? A, semasa hendak tidur. B, menyambut kelahiran anak. C, ketika ditimpa musibah.
Di sebelum memulakan musafir. Jawapannya A, betul. A semasa hendak jawapan dia A. Semasa hendak tidur tak payahlah azan. Nak tidur baca doa tidurlah kan, ataupun surah-surah tertentu, zikir-zikir tak perlu azan. Okey. Yang lain ni kita disunatkan azan, boleh azan masa sambut baby kan, kita azan kat telinga baby. Kemudian ketika timpa musibah apa, hujan lebat ke, petir ke apa benda kan, angin kuat ataupun apa-apalah musibah, kemudian sebelum memulakan musafir kita boleh azan. Okey, seterusnya soalan yang ke-22. Orang yang melaungkan azan dipanggil sebagai apa? Orang yang tukar azan tu. A, musafir. B, makmum. C, muazzin. D, imam. Mana satu? Ni kalau dia yang salah tak tahu lah salah kata apa. Jawab dia C, muazzin. Orang yang melaungkan azan tu kita panggil muazzin. Okey, C jawapan dia. Okey, soalan 23. Berdoa adalah adab apa dia? Azan dan iqamah adab bila? Sebelum, ketika, semasa, selepas. Mana satu jawapan dia? Selepas. Selepas azan dan iqamah adab selepas azan. Yang doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Yang tu. Okey, soalan yang ke-24. Jawab bagi lafaz as-salatu khairum minan naum. Ialah apa jawapan dia? Mana? B. B. Sadaqta wa bararta. Ya. Jawapan dia B. Sadaqta wa bararta. Okey, jawapan dia B. Okey, seterusnya soalan yang ke-25. Apa dia? Bermaksud bijaksana. Kita dah belajar juga ni. Bijaksana, berakal budi dan pandai, yang merupakan salah satu sifat bagi Rasul. Sifat wajib Rasul ni. Maksudnya bijaksana. Jawapan dia yang mana? A, siddiq. B, fatanah. C, tabligh. D, amanah. Ustazah dah. Kita dah belajar dah yang ni. Kemudian Ustazah dia buat kelas tuition bersama Akademi YouTuber. Okey. Fatanah. Ya, B, fatanah. Bagus. Jawapan dia B fatanah. Fatanah bermaksud bijaksana. Tu fatanah, bijaksana. Fatin. Yang nama Fatin tu maksudnya bijak lah. Bijak. Okey. Itu soalan yang ke-25. Kita tengok sebelah. Soalan yang seterusnya iaitu soalan ke-26. Berikut adalah kenyataan yang menunjukkan ciri kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam berniaga. Kecuali Nabi Muhammad kan kita dah belajar dia berniaga, ciri-ciri dia berniaga macam mana. Kecuali apa? A, teliti. B, tekun. D, sombong. Jawapannya D, D, sombong. Nabi tak sombong Nabi tak sombong. Jadinya jawapan dia D. Jawapannya D Okey, seterusnya nombor 27. Keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad dilihat melalui peristiwa peletakan batu apa? Yang ni. Ada juga yang salah ni. Batu apa ni? Hajarul Abyad, Aswadul Hajar, Hajarul Aswad, Abyadul Hajar. Nombor satu ni. Betul? Hajarul Aswad? Betul. Alhamdulillah. Ya, bagus anak-anak yang ada dalam ni. Okey, jawapan dia C Hajarul Aswad. Ustazah bagi dalam kuisis pun ada soalan lebih kurang macam ni. Okey, siapa yang jawab tu maksudnya dia pernah jawab kat kuisis tu. Dia tahu lah nak buat jawapan kat sini. Sebabnya ada juga masa soalan dia tu dia jawab apa tadi? Apa ke dia jawab? Abyadul, Hajarul Abyad buat dia tahan. Jawapannya salah. Okey, jadi jawapan sebenarnya ialah C Hajarul Aswad. Okey. Seterusnya soalan ke-28. Tindakan perletakan batu di Kaabah itu dapat meleraikan meleraikan apa dan
apa? Dalam kalangan kabilah Arab. Dapat meleraikan apa? Pergaduhan, pertelingkahan, keamanan, perdamaian. Jawapannya mana satu? 1 dan 3, D. B 3 dan 4, C 2 dan 3, keamanan dan pertelingkahan, D 2 dan 4. Jawapan dia apa? Meleraikan apa jawapan dia? Itu mana? 3 dan 4 kan? B, 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 B. B 3 dan 4 dapat meleraikan pertelingkahan dan perdamaian. Ya ke? D. Kalau D dapat meleraikan keamanan dan perdamaian, betul ke? Nak meleraikan apa ni? Kalau nak meleraikan mesti benda tu benda yang tak baik lah kan, bergaduh ke, bertelingkah ke kan. Ni jawapan dia. A 1 dan 3 dapat meleraikan pergaduhan dan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Jawapan dia A 1 dan 3. Okey. Ni mesti ramai yang confused kot nak baca ni kan. Okey. Dia kebatlah sini, dia menguji sedikit pemikiran kita, nak bagi faham soalan tu apa benda. Okey, jawapan dia A 1 dan 3 pergaduhan dan pertelingkahan. Okey, kata kunci kat sini meleraikan benda yang nak dileraikan mestilah benda yang tak baik. Kalau keamanan nak lerai pun lagi dah memang aman, dah bagus lah kan. Perdamaian pun dah bagus dah. Okey, benda yang tak elok yang inilah pergaduhan dan pertelingkahan. 1 dan 3. A jawapan dia. Okey, seterusnya. Boleh ya setakat ni? Okey, kita tengok soalan ke-29. Berikut adalah contoh riyadhah. Contoh riyadhah kita dah belajar dah, riyadhah. Kecuali apa dia? A bergaduh, B bersenam, C bermain, D berekreasi. Jawapannya mana yang kecuali? Betul, jawapannya A bergaduh. Bergaduh dia tak masuk riyadhah Kalau bersenam yang lain-lain tu masuk riyadhah. Riyadhah ni macam sukan-sukan tu lah kan. Okey, bergaduh tak termasuk. Okey. Nombor 30. Hukum berriyadhah ialah apa hukum dia? Wajib, sunat, harus, makruh. Ni adab ni. Ini satu hukum dia. Siapa boleh bagi tahu jawapan kat Ustazah? Dan apa yang kamu jawab hari itu? Harus. Harus. Ya, betul. Jawapannya harus. C jawapannya C. Okey, harus. Okey, kalau dia yang jawab salah, betulkan nanti Jawapannya C, harus. Okey, nombor 31. Antara berikut yang manakah adab berriyadhah? Mana satu adab berriyadhah? A mendedahkan aurat. Mendedahkan tu tahu maksudnya buka aurat, tunjuk aurat kat orang. B tidak menjaga kebersihan buang sampah kata-kata sambil main kat taman tu, buang sampah kata-kata. C memelihara semangat kesukanan, pelihara semangat kesukanan D memilih tempat tidak sesuai, nak main tapi cari tempat yang tak sesuai. Jawapan ni mana? C. C sayang, C. Dia tanya yang mana adab berriyadhah. Yang adab, bukannya yang selain adab yang adab. Jawapan dia C. Memelihara semangat kesukanan jaga semangat kesukanan, jangan bergaduh-gaduh. Itulah dia maksud memelihara semangat kesukanan. Okey, main elok-elok bersungguh-sungguh tu C. Okey, seterusnya 32. Menjamin keselamatan dan mengisi masa lapang merupakan apa dia? Adab berriyadhah. Ciri, amalan, unsur, kepentingan. Mana satu jawapan dia? Dapat menjamin keselamatan dan mengisi masa lapang. Yang mana satu? Ciri ke, amalan ke, unsur ke, kepentingan? Amalan. Amalan?
Tak betul. Bukan amalan. D. Ya, D D, kepentingan ya, menjamin keselamatan. Kepentingan ni maksudnya kebaikan lah. Daripada adab beriadah apa yang terdapat? Dapat menjamin keselamatan dan dapat mengisi masa lapang. Itu dia kepentingan adab beriadah. Sebab tu kita penting beradab semasa beriadah supaya dapat menjamin keselamatan. Okey, itu yang ke-32, soalan ke-32. Kita tengok seterusnya muka surat 10. Yang 14 muka surat soal buat soalan. Okey, muka surat 10. Soalan yang 33. Berapakah bilangan, Ustazah salah eja lah bilangan ni. Patut tak ada alif. Berapakah bilangan perkataan tradisi? Ingat lagi tak perkataan tradisi? Ingat. Jawapan dia apa? 20, 21, 22, 23. Bagusnya. Kita ada lagu dia kan. Ya, macam mana ya lagu dia? C jawapan dia kan. Mari kita belajar jawi, kenali perkataan tradisi, semuanya ada 22. Tu dia 22 dah sebut dah. Okey, jawapannya C. Okey. Soalan yang ke-34. Berikut merupakan perkataan tradisi kecuali, apa dia kecualinya? Ada, itu, ini, ia, kita, dari, jika, kepada, tiada, lima, maka apa dia? Apa lagi? Lupa dah Ustazah. Jawapannya? Dunia ni. B, dunia. B, dunia ni tak masuk lah perkataan tradisi. Yang lain semua ada. Dia, syurga, maka, kan, daripada syurga kepada apa semua tu lah. Dunia tak ada. Okay, jawapan dia B. Siapa yang ingat lagu tu, dia boleh jawab. Okay, seterusnya soalan ke-35. Bagus. Soalan ke-35, ejaan yang betul. Ejaan yang betul bagi perkataan berikut ialah, okey, ni semua perkataan-perkataan ni ada yang eja betul, ada yang ejanya tak betul. Okey, ni Ustazah nak tanya yang betul ejaan. Okey, yang pertama ada. Betul tak ejaan ada macam ni? Yang kedua adalah. Betul tak macam ni ejaan adalah? Alif dan alif lam ha. Yang ketiga ni adakah? Alif dan kaf ha. Betul tak ejaan dia macam ni? Yang keempat adanya. Alif dal nya, adanya. Okey, yang mana satu ejaan yang betul? Ada alif dal je. Okey, satu sahaja ataupun ada dan adalah sahaja ataupun 1, 2 dan 4. Ada, adalah, adanya sahaja ataupun semua di atas. Ada, adalah, adakah, adanya. Mana satu? Jawapan yang betul. Ejaan yang betul. Ingat lagi ke tidak macam mana kaedah mengejanya? B. Betul B? 1 dan 2. Ada dan adalah. Okey, jawapan untuk soalan 35. B. Betul. B sahaja jawapannya. 1. Ada, kan ejaan ada macam ni lah, alif dal ada. Kemudian bila dia nak tambah partikel di belakang, lah ke kah ke nya ke apa benda lah, kan dia kena ada naik alif di tengah. Alif dal naik alif balik. Adalah. Okey. Kalau yang ni kalau sepatutnya ada ni kena ada alif lah, tapi tak ada alif, salah lah jawapannya ni. Yang ni pun tak ada alif. Salah lah jawapannya. Jadi jawapannya ada dan adalah, 2 sahaja. Okey, 1 dan 2 sahaja. Okey, bagus. Siapa yang jawab betul? Tanya. Yang tak betul nanti kena buat pembetulan. Okey. Soalan yang ke-36. Pilih perkataan tradisi yang betul. Ni semua perkataan tradisi kan, ada semua dalam lagu tu, iaitu manusiawi, jikalau demikian, tapi yang ejaannya betul yang mana? A iaitu B manusiawi,
C. Jikalau, di demikian. Yang mana satu ejaan yang betul untuk perkataan tradisi ni? Pilih perkataan tradisi yang iaitu. Yang lain tu salah ke ejaannya? Manusiawi tak betul. Okey, jawapan dia betul ya. A ya. A. Jawapan dia iaitu. A. Betul. Betul. Siapa yang jawab A tu bagus. Manusiawi ni betul dia juga perkataan tradisi tapi dia punya ejaan salah. Sepatutnya tak ada waw. Mim, alif, hamzah, nun, sin terus. Yang ni pun jikalau ni pun sepatutnya tak ada ya. Jim, kaf terus. Kan? Dal ni dal di ni demikian. Sepatutnya demikian ni tak ada ya. Dal, mim, kaf, ya, nun demikian. Okey, tapi dah salahkan ejaan dia semua jadi tak betul lah. Yang betul hanyalah A iaitu ya. Iaitu jawapannya. Okey. Okey, susah juga soalan Zaza buat kan. Menguji kamu. Okey, soalan seterusnya 37. Soalan yang ke-37. Kedudukan huruf hamzah pula. Berapakah kedudukan huruf hamzah? Siapa tahu jawapannya? A, B, C, D. 5, 4, 3, 2. Mana satu? Kedudukan huruf hamzah. C, 3 je. Betul? Kita ada hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif. Lagi apa? Hamzah 3 suku ya, hamzah pakai back, hamzah 3 suku. Hamzah ada rumah. Kan? Hamzah tak ada rumah. Kemudian hamzah hamzah tak ada rumah, hamzah setara. Hamzah tak ada rumah tu setara lah, hamzah setara. Okey, jawapan dia A ya, 5. 5. Kamu boleh cek balik buku teks. Kamu tengok kedudukan huruf hamzah tu ada berapa. Ya Firdaus, 5. Jawapan dia A ya, 5. Hamzah atas alif, hamzah pakai topi, hamzah pakai kasut, hamzah bawa beg, hamzah tak ada rumah, setara. Dan satu lagi hamzah ada rumah teres apa semua tu lah kan. Tu dia. Okey, ada 5. Seterusnya soalan ke-38. Huruf hamzah. Kamu dah belajar huruf hamzah lama dah kan, hari tu awal-awal lagi masa dulu, masa kita bersemuka awal tahun. Jadi dah lama, mungkin dah terlupa lah tu. Huruf hamzah berada di atas huruf alif. Ni hamzah atas alif ni apabila kata dasar yang bermula dengan huruf alif didahului oleh imbuhan awalan. Apa dia imbuhannya? Berter dan per ataupun meman dan memen dan mem, si di seke, di pepen dan pem. Mana satu? Siapa ingat lagi imbuhan awalan apa yang kena naik hamzah atas alif? A, B, C, D. Jawapannya apa? Tak ingat dah? Susah Kalau ulang kaji, apa jawapannya? Jawapannya C ya, imbuhan di seke ataupun seke di apa-apalah. Ni D. Bila ada huruf D ataupun imbuhan D. Contohnya di atas. Atas tu kena bubuh hamzah atas. Ataupun di mana lagi? Di ipoh. Walaupun ipoh ejaan dia alif ya pa waw ha, tapi atas alif tu naik hamzah. Okay, seikat kan, hamzah atas alif. Ke arah. Okay, contoh. Dia mesti kata dasar tu huruf alif awal dia. Okay. Tu soalan yang ke-38. Nanti boleh buat rujukan balik semula, tengok balik. Ustazah ada buat video tentang huruf hamzah ni, boleh ulang kaji. Itu kan semasa nak periksa sebelum tu, minggu ulang kaji tu Ustazah bagi dah video tu rasanya. Kalau tengok mesti ingat.
Okey, soalan ke-39. Ejaan jawi yang betul bagi perkataan aero angkasa ialah, ni aero angkasa, dalam buku teks kamu ada aero angkasa, yang mana satu jawapan dia? A, B, C, D. Tengok keadaan kedudukan Hamzah. Yang mana jawapan dia? A, B, C, D? C. C, salah. D, salah. D. Jawapan dia B, aero angkasa biasa je. Dia tak ada Hamzah pun. B, aero angkasa. Aero angkasa. B, jawapan dia B, aero angkasa. Macam tu je. Saja nak confuse. Tapi sebenarnya yang ni pun dalam buku teks kamu ada, jadi susah ambil soalannya. Okey, jawapan dia B, aero angkasa. Tak ada Hamzah, tak ada apa. Okey, soalan yang ke-40. Pilih ejaan yang betul. Mana satu jawapan dia? Untuk perkataan mendoakan. Tengok ni Hamzah 3 suku. Yang ni Hamzah setara. Yang ni tak ada Hamzah. Yang ni ada Hamzah ada rumah. Mana satu jawapan yang betul untuk perkataan mendoakan? A. Okey, betul ke Aman ni? Okey, jawapan dia betul ya, A. Mendoakan Hamzah 3 suku. Ya. Kalau perkataan doa sahaja, tak ada imbuhan-imbuhan, ya, doa sahaja, dia jadi Hamzah setara ya, Hamzah dekat bawah ni. Macam ni doa, macam tu. Tapi bila ada imbuhan, ya, dekan, dia naik. Dia naik jadi 3 suku. Okey, ni hukum Hamzah, huruf-huruf Hamzah lah ya, berkaitan dengan kedudukan huruf-huruf Hamzah. Okey. Dah habis soalan objektif kan? Ya ke? Objektif dah habis, kita masuk bahagian seterusnya, bahagian B. Tadi bahagian A objektif ya. Ni bahagian B. Okey, soalan 41. Lengkapkan ayat di bawah dengan jawapan yang betul. Okey, ni ayatnya ni, zurtumul maqabir. Apa jawapan dia? Hatta ke, kalla ke, summa. Jawapan yang mana satu? Kena baca. Kalla zurtumul maqabir. Betul ke? Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Okay? Hatta. Jawapan dia hatta. Tulis balik kat sini. Hatta. Okey. Itu soalan 41. Soalan 42. Pilih 2 kepentingan surah Ikhlas. Dia nak 2 je, sehingga Ustazah bagi 3. Yang mana satu kepentingan? Membentuk kepribadian Muslim, memohon pertolongan kepada selain Allah, sentiasa berdoa kepada Allah. Kena tulis 2 kat sini. Apa jawapan dia kat sini? Yang mana satu? Membentuk kepribadian Muslim, sentiasa berdoa kepada Allah. Betul. Yang 2 ni lah jawapan dia ya. Membentuk kepribadian Muslim dengan sentiasa berdoa kepada Allah. Kalau yang ni memohon pertolongan kepada selain Allah, tu tidak dikira, ni salah. Siapa jawab yang ni salah. Okey, soalan 43. Sesuaikan dengan hukum tajwid yang betul. Ni ramai yang salah kat sini ya. Sesuaikan dengan hukum tajwid yang betul. Kalau kamu dah tahu, dah mahir, dah kuasai, okey, ada satu ayat yang tidak perlu disesuaikan dengan mana-mana sebab tak kena pun hukum tajwidnya. Okey, kita nak ikhfa syafawi dengan izhar syafawi. Okey, lahum maghfiratun. Agak-agak kat sini apa hukum dia? Ada tak ikhfa syafawi ke, izhar syafawi ke? Mim mati bertemu dengan mim. Lahum Tak ada. Sini tak ada. Untuk ayat ni dia tak ada. Sepatutnya apa hukum dia kat sini? Ingat tak? Ni hukumnya idgham. Kat sini idgham mislain ya.
Idgham mislain. Kat sini tak ada apa idgham mislain. Maksudnya tak perlu ditarik kepada mana-mana. Biar je dia kosong. Okey, kita tengok yang sini pula ayat kedua. Liyabluwakum ayyukum. Okey, apa hukum kat sini? Kum. Ya, ayyukum mim bertemu alif. Izhar ke ikhfa? syafawi. Ya, Izhar. izhar syafawi. Betul, izhar. Jadi kena tarik pergi dekat izhar. Tengok soalan seterusnya. Rabbahum bil ghaibi. Rabbahum bil ghaibi. Mim bertemu ba. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi dia kena tarik naik atas. Sepatutnya macam itulah jawapan dia ya. Yang tengah tarik ke bawah, yang bawah ni naik ke atas. Yang lahum maghfiratun ni tak ada, kosongkan. Tapi bila ada juga yang tarik ke mana-mana, ustazah akan tolak markah dia. Okey, walaupun dia betul dah yang ni, tapi dia ni dia pergi tarik juga, maksudnya kat situ dia tak faham lagi. Jadi ustazah akan tolak sedikit markah. Okey, soalan yang ke 43, kita tengok ni muka surat seterusnya. Soalan yang ke-44. Pilih dua adab menghormati tetamu. Ada 3 ustazah bagi, yang pilih 2 saja. Menyediakan juadah, menyambut kedatangan dengan sedih, menyediakan tempat yang sesuai. Apa jawapan dia? Menyediakan juadah, menyediakan tempat yang sesuai. Ya, betul ya. Menyediakan juadah dengan menyediakan tempat yang sesuai. Menyambut kedatangan yang sedih ni tak payah buat. Siapa buat salah. Okey, soalan yang ke-45. Tuliskan 2 nama Nabi yang anda tahu. Siapa-siapa je. Kita ada berapa? 25 Rasul kan. Pilih je mana-mana daripada 25 tu tulis. Nabi Muhammad, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Siapa-siapa je lah. Tulis kat sini. Okey. Soalan yang ke-46. Suaikan jawab azan bagi lafaz berikut. Mana satu jawabnya? Hayya 'alas salah. Ada tak jawapan dia? Ada tak jawapan untuk hayya 'alas salah? Jawapannya apa? Hayya 'alas salah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, betul. Tarik pergi sini. La haula wa la quwwata illa billah. Okey, tarik pergi sini. Untuk lafaz kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Ada tak jawapannya kat situ? La haula wa la quwwata illa billah. Ya ke? Ya ke untuk asyhadu an la ilaha illallah? Tak ada. Tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah jawabnya apa sebenarnya? Jawabnya apa sebenarnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ikut dulu balik asyhadu an la ilaha illallah. Dia ikut balik. Tak ada kat sini, tak ada tulisan, tidak ditulis, jadi tak perlu nak tarik kepada mana-mana. Okey, untuk lafaz yang seterusnya, salatu khairum minan naum. Jawabnya? Ada tak jawapannya? Sadaqta wa bararta. Ya, sadaqta wa bararta. Tarik fikir sadaqta wa bararta. Okey, betul. Okey, untuk yang soalan 46 ni, untuk yang tengah ni dia tidak perlu tarik kepada mana-mana. Okey. Seterusnya kita tengok soalan 47. Ni muka surat terakhir dah. 47. Ustazah, saya nak bagi tanda. Saya tak tahu. Pergi. Tuliskan satu peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah. Suruh tulis satu peristiwa
Siapa yang ni sebenarnya jawapan dia ya ada dah dalam soalan-soalan sebelum tu kalau kamu tengok balik ada dah cerita-cerita tentang jawapan bagi soalan ni. Agak-agak apa ya? Dia ada banyak peristiwa. Okey, kamu boleh jawab peristiwa peletakan Hajarul Aswad ataupun apa lagi peristiwanya? Peristiwa mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, ataupun boleh buat peristiwa Nabi berniaga, ya macam-macam. Dia boleh rujuk balik buku teks, boleh pilih jawapan mana-mana satu. Okey ya, kat sini. Ini ramai salah ni sebab tak tahu, mungkin tak faham soalan. Okey, seterusnya yang ke-48. Pilih pernyataan yang menunjukkan tindakan yang perlu dielakkan ketika beriabah. Yang elak perlu dielakkan, yang tak payah dibuat lah. Okey, pertama apa dia? Ada nak dua. Ustazah bagi 3 ni, pilih. Menipu, menutup aurat, bermain dengan kasar. Jawapan dia apa kat sini? Sepatutnya apa? Tipu. Menipu, betul. Lagi satu? Bermain dengan kasar. Bermain dengan kasar. Menipu dengan bermain dengan kasar. Siapa jawab menutup aurat? Tak betul. Menutup aurat bukannya perlu dielakkan tapi perlu dibuat. Wajib dibuat. Okey, jawapan dia menipu dan bermain dengan kasar. Okey, soalan ke-49. Jawikan perkataan berikut. Senang berbenar-benar ya. Ais. Macam mana nak jawikan dia? Alif. Kena berbuah apa? Huruf apa selepas alif? Tak tahu. Hamzah Alif, Hamzah, Hamzah 3 suku Hamzah 3 suku. Kemudian ya, kemudian sin. Okey, jadilah ais. Okey, alif, Hamzah, ya, sin, Hamzah 3 suku. Okey, lengkapkan soalan kaitan akhir yang ke-50. Lengkapkan ayat di bawah menggunakan perkataan tradisi yang betul. Okey, siapa nak try? Hari Rabu yang lalu ibu telah pergi ke pasar malam. Pada hari Rabu. Pada hari Rabu yang lalu saya dan ibu telah pergi pasar malam. Bagus Amira, tepat sekali jawapan kat sini pada, kat sini dan. Okey, saya dan ibu. Boleh jawab. Okey, pada betul, kemudian saya dan ibu. Itulah jawapan dia ya. Okey, alhamdulillah soalan pun dah selesai. Kita dah ulang kaji ke semua 50 soalan untuk ujian pengesanan 1 PDPR. Jadi kamu rasa susah ke senang? Biasa je. Senang sikit. Biasa je. Susah sikit sebenarnya. Susah sikitlah. Okeylah Senang sikit, susah sikit. Nah, kita tengoklah jadi macam mana, ada ke dapat A, tak tahulah. Okey. Nah, ikutkan kalau kita ulang kaji, kalau geng kamu sebelum ujian hari tu dah ulang kaji, dah baca buku, dah buat semua soalan-soalan latihan yang saya bagi, quiz-quiz tu semua tu, insya-Allah tu senang je soalan ni nak jawab. Okey. Tapi kalau kita kurang ulang kajinya, tu yang rasa susah sebab benda ni kita dah belajar lama dah. Awal tahun hari tu kan. Contohnya huruf hamzah, tajuk-tajuk ni banyak yang kita dah belajar awal-awal hari tu. Jadi kita ulang balik. Tu yang jadi macam lupa-lupa, tak ingat dah, macam tak pernah dengar apa ada. Itulah dianya. Okey. Jadi dah selesai. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam.